Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Sebenarnya banyak sekali inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu rakyat dalam pelbagai inisiatif. Antaranya Sabda, satu koridor ataupun satu kawasan pembangunan khusus terutamanya di kawasan Sabak Bernam diberi tumpuan untuk memajukan sektor keterjaminan makanan dan juga perikanan misalnya. Dan kawasan ini sudah pun terkenal. Kita tahu Sabak Bernam, Sekincan, Sungai Tawar dan kawasan pantai tersebut kaya dengan hasil perikanan, kaya dengan hasil padi yang antara yang tertinggi di negara kita. Begitu juga industri-industri cottage yang diusahakan oleh penduduk di kawasan utara Selangor ini. Tetapi dengan rancangan Selangor Pertama, Sabak Bernam diberi tumpuan dalam rancangan ataupun kawasan pembangunan Sabak Bernam diberikan panggilannya Sabda ataupun projek Sabak Bernam Development Area yang memberi tumpuan apa yang saya katakan tadi. Jadi untuk melihat perkara ini, Puan Zanifah Azura Ahmad sebelah kanan saya, tidak asing lagi Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Division Ekonomi dan juga Kewangan Menteri Besar Incorporated Selangor ataupun MBI. Apa khabar Puan Azura? Khabar baik, Cik Nazri. Terima kasih. Jadi mungkin orang dah biasa pergi ke Sabak Bernam, Sekincan untuk makanan seafood ataupun nasi laut, Saban Minggu, Hujung Minggu sebagainya. Kalau orang nak pergi healing sikit, pergi ekotourism lah. Kawasan Sekincan tu macam-macam. Ada kafe, ada kawasan padi, ada kawasan-kawasan homestay yang menarik dan sebagainya. Tetapi mungkin orang tak biasa dengan Sabda ni. Kawasan pembangunan Sabak Bernam. Mungkin nak bagi sedikit introduction tentang Sabda ini, Puan Zura. Okey, boleh. Macam yang Tuan cakap tadi tu, kita ada banyak aktiviti kat situ and in fact I think apa yang ada dekat Sabda ni ataupun Sabak Bernam ni dah ramai orang tahu. Cuma kalau kita tengok dia punya aktiviti ni dia tidak ada connection. Jadi itu menyebabkan pembangunan kat situ agak tidak teratur dan lambat. Jadi pihak kerajaan negeri di bawah rancangan Selangor Pertama telah menggariskan satu panduan untuk kami. Untuk daerah seperti ini kita cuba bangunkan dengan cara yang lebih tersusun betul. Strategik lah. Betul. Jadi mengambil pada langkah seperti itu, apa yang kerajaan negeri buat, Sabda ni adalah salah satu daripada 3 economic corridor yang dikenal pasti di bawah rancangan Selangor Pertama. Jadi apa yang ingin disasarkan di bawah Sabda ni ialah untuk meningkatkan dia punya aktiviti ekonomi yang berasaskan kepada agriculture. Kita nak encourage entrepreneurship ataupun keusahawanan di situ dan juga inovasi di kalangan pengusaha dekat situ dan juga komuniti setempat dia. Di samping itu, macam Tuan cakap tadi, kita ada banyak potensial untuk meluaskan industri eco-pelancongan di situ. Macam di MBI pula, apa yang kami ingin ketengahkan adalah usaha ke arah keterjaminan makanan itu sendiri, dan kita ingin meningkatkan inisiatif di dalam hal pertanian dan juga kita panggil blue economy lah, fishery kan, which is something yang dah berlaku, cuma orang tak panggil dia sebagai blue economy, tetapi itu yang kita nak ketengahkan. Jadi perkara itu kita sedang laksanakan di kawasan Sabda ni. Seperti contohnya sekarang ni, kita dah mengenal pasti beberapa projek pemangkin di situ. Antaranya adalah industri hiliran makanan laut dan juga downstream dekat Sungai Lang. Kita ada kita nak buat satu kompleks pendaratan di hasil laut di Sekincan. Ini yang baru ke? Yes. Okey. Dia sebenarnya dia dah ada, sedia ada. Tapi kita nak tambah baik dekat situ. Modern facilities lah. Betul. Definitely. Dan also kita ada yang in the pipeline pembangunan semula hay resort. Sudah semestinya bila keadaan ekonomi itu berlaku kan, mesti ada all this. Betul. Spill over lah. That's right. And then kita ada segitiga eco-pelancongan di air tawar itu sendiri. Ini juga adalah satu perkara yang kita tahu kita perlu tambah baik lagi untuk menarik pelancong dan juga pelaburan lah. Jadi apa fungsi MBI dalam membangunkan Sabda ini? Okey, MBI diberi mandat oleh kerajaan negeri sebab macam tadi kan kita tengok aktiviti dia berterabur. Jadi betul. Jadi apa yang MBI buat, dia masuk ke kawasan tu, dia study all the economic activity yang ada. Jadi kita tambah baik, dan mana yang kita nampak ada
potential untuk jadi catalyst project di situ, kita ketengahkan. Dan MBI sebagai the only investment arm untuk state memainkan peranan tu. Kita panggil the investor kan. So itu peranan MBI. Kami boleh panggil investor masuk untuk projek-projek catalyst mereka lah. Betul. Okey, Puan Zura, satu lagi. Akhirnya dalam hal keterjaminan makanan ataupun food security, memang kita sedia maklum kawasan utara Selangor ini antara kawasan yang menuaikan produk pertanian yang tertinggi di negara kita, termasuk beras, diskincan dan perikanan di kawasan Sabak Bernam dan sebagainya, termasuk diskincan juga. Betul. Tetapi bagaimana perkara itu boleh dijadikan sebagai satu catalyst dalam masa yang sama, dia punya kesan berganda itu akan kembali kepada rakyat di kawasan tersebut. Okey, kita ambil satu contoh macam tadi saya cakap, ada satu industri yang kita nak ketengahkan di Sungai Lang. So apa yang kita cadang nak buat di situ adalah satu pelabuhan khas yang baru di kawasan Sungai Lang, bersama dengan dia punya pusat pemprosesan makanan tu sendiri di situ, dan juga kita nak introduce ladang ternakan ikan dan ketam di daratan. Aquaculture. Betul, aquaculture. So dan of course kita tak boleh buat pelabuhan sebarangan seperti yang lain. Jadi kita move towards pensijilan EU. Kenapa kita perlu ada perkara itu? Sebab ini akan membawa kepada satu standard yang lain dan juga membawa kepada pengiktirafan sebagai zon pembangunan ekonomi. So secara tak langsung semua ekonomi aktiviti downstream tu semua akan berlaku. Dan tentulah yang akan meraih dia punya limpahan tu penduduk setempat memang akan pergi ke situ dulu kan. Jadi bagaimana dengan pelibatan pelabur luar? Adakah MBI akan menguruskan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh mereka? Misalnya mereka ni ada duit, mereka nak melabur dalam bidang-bidang kepakaran mereka, tetapi mereka tidak ada tanah, mereka tidak ada kawasan-kawasan yang tertentu yang digazetkan sebagai kawasan industri berkaitan dengan keterjaminan makanan. Adakah itu juga akan diberi tumpuan oleh MBI? Sudah tentu. In fact, Sungai Lang punya projek ni adalah satu kolaborasi antara MBI dan juga syarikat swasta. Strategic partner kami ni bersetuju untuk sama-sama bangunkan pelabuhan ni. Dan pelabuhan ni adalah sebenarnya bukan simple pelabuhan, tapi macam bila when it comes to EU standard, apa yang kita nak bawa kepada kawasan ni adalah ikan tuna dan juga ikan laut dalam. Dan semestinya kapal-kapal yang akan datang ke sini bukan kapal biasa kan. Jadi besar, in terms of design architecture of the pelabuhan, dia punya facility dan kemudahan, dia punya manufacturing facility yang ada kat situ dan sebagainya lah. Definitely. Dia mungkin dia kena cater. Dan mesti ada standard alam sekitar tu ya. Precisely. So that's why kita nak jadikan satu pembangunan yang mampan kan. So kita kena achieve certain standard lah. So this kind of kriteria ni sebenarnya menarik pelabur luar. Jadi kita dah ada satu partner sekarang ni dan projek ni sedang berjalan. Dia punya jangka masa dah kick off. So jangka masa tempoh projek ni adalah 10 tahun sebenarnya. Jadi dia punya pelaburan awal kita jangkakan lebih kurang 100 juta untuk fasa pertama. Dan juga dia boleh beroperasi I think dalam masa 12 bulan selepas kita dapat kelulusan. So perkara itu sedang berjalan as plan lah. So kami pun amat excited lah untuk orang di Sabak Bernam ni because this is something new to them kan. At the same time kita jaga kelestarian dekat kawasan tu kita kawasan tu sensitif betul dengan payah bakau dan sebagainya. Definitely. Okey, Puan Zura, satu lagi, bagaimana keterlibatan rakyat setempat? Pelabur datang, MBI facilitate dengan kawasan baru ataupun kawasan yang begitu moden dengan audit EU dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita nak ada downstream punya part ataupun industri hiliran, dan yang ini sebenarnya yang akan memberi limpahan sosioekonomi berganda kepada masyarakat setempat. Adakah itu dijalankan sekali apabila pelabur-pelabur ini masuk dalam pelaburan keterjaminan makanan? Okey. Kami punya strategi memang from the get-go, kita engage the local community. Sebab projek sebesar begini, dia tidak akan berjaya sekiranya tak ada engagement. So the moment dia orang nampak macam mana mereka boleh mainkan peranan di situ, so mereka sama-sama menyokong projek ni dan memang insya-Allah even the teknologi yang kita bawa masuk pun kita akan localizekan the teknologi, jadi penduduk setempat ni yang akan meraih semua kelebihan ni kan. So kita engagement tu to that extent. Jadi mereka menyambut kedatangan mereka dengan terbuka lah. Maksudnya
Ya. Bila dah jalan besok projek ini, mereka dah bersedia dah. Bukan baru nak mula ya. Betul. Itu menarik. Kerana kita dah lihatlah banyak projek Gajah Putih seumpama ini di seluruh negara, bukan di Selangor saya merujuk. Akhirnya apabila projek itu tidak berdaya saing, abandon, dan pelaburan yang beratus-ratus juta ini menjadi projek Gajah Putih dan seumpama. Kita tidak akan melihat perkara itu berlaku di kawasan Sabda ini. Tetapi dari aspek Sungai Lang ni, ada satu lagi projek pelabuhan di bawah seliaan MBI Selangor, iaitu projek pelabuhan pendaratan ikan bersepadu di Sekincan. Adakah ini lain daripada di Sungai Lang, ataupun mungkin Puan Surai nak bagi sedikit perincian? Betul. Macam dekat Sungai Lang ni kita nak buat pelaburan baru khas. Kan, dan dia akan pergi kepada EU certification. Tapi di Sekincan ialah untuk local player. Kalau kita pergi Sekincan sekarang ni lah kita nampak kan. So even if you tengok bila mereka nak masuk, nak mendarat tu, kena satu one by one, and then tak kan? Betul. Ada bila air pasang surut, mereka tersekat kat situ. Lumpur dan sebagainya. Jadi sesak dan juga kelewatan nelayan ni nak hantar dia punya tangkapan tu. Itu menjejaskan kualiti tangkapan mereka lah ya, kepada pengedar tu nanti. So apa yang kita nak buat, kita bekerjasama. This is a different arrangement. Kita buat private, public and swasta. Kita bekerjasama dengan konsortium swasta dekat situ. Di mana MBI bekerjasama not only dengan LKIM, tetapi juga dengan Persatuan Industri Perikanan Sekincan dan yang dah ada pun kan. Betul. Ya, mereka ni. Ya, dan juga Persatuan Nelayan Sekincan. Again, back to that basis lah. If you want something to berjaya, you have to work together dengan the local players. So now kita work together as a consortium untuk bangunkan depo yang sedia ada sekarang ni. So apa yang kita nak bawa ke sini ialah, bila kita cakap bersepadu tu, dia akan dilengkapi dengan dia punya rantaian pembekalan tu sendiri. Dan selain daripada itu, kita akan bawa masuk satu sistem yang berkeupayaan untuk menjejaki asal-usul ikan tu kepada pemprosesan, kepada pengedaran tu sendiri. Tahap itu ya. Ya, dia macam blockchain je, tapi untuk ikan. Boleh track balik lah. Betul. So ada barcode ni. Betul, definitely. Ikan tu akan ada barcode. So even dekat dia punya pelabuhan tu sendiri, kami perlu melakukan dredging untuk mendalamkan sungai itu dan meluaskannya. Sebab sekarang ni berdasarkan apa yang sedia ada, kita boleh lihat setiap hari yang boleh masuk lebih kurang 200 bot yang kecil tu, and yang dia boleh bawa masuk ikan is only 50 GRT ataupun dia panggil registered tonnage lah. Tapi dengan perluasan yang kita sedang buat ni, perkara ini pun sedang berjalan. So bila dia sudah siap nanti, setiap bot kita jangkakan kita boleh dapat hasil tangkapan tu lebih kurang 1,300 tan sehari. Dan ini mungkin betul. So even the 400 bot boleh berlabuh dalam masa yang sama setiap hari. So daripada unjuran yang kita buat bersama dengan konsortium tu, sebab mereka ni yang menangkap ikan, so they know better kan, with all the facility. Unjuran yang kita tengok dalam masa 10 tahun, hasil tangkapan tu sendiri boleh naik lebih kurang 300%. Dan dia punya hasil daripada produk hiliran tu sendiri 20% akan naik setiap tahun untuk 10 tahun tu nanti. So and then at the same time, perkara macam ni semua actually boleh menarik pelancong datang. So kita also masukkan elemen komersial kat dalam tu supaya boleh tarik pelancong masuk. Precisely. So itu yang kita sedang merancang lah di Sekincan. Kita tahu juga apabila ke Sekincan tu, dia agak ataupun dia about nature, alam semula jadi, dan orang suka lah dengan bekalan-bekalan nelayan yang kecil yang masih tidak pun dibangunkan secara moden dan sebagainya. Adakah elemen-elemen ini portionnya akan dikekalkan atau bagaimana? Besok dah pelabuhan besar dengan kontainer-kontainer cold room yang besar tu dah jadi highway pula keluar masuk ke pelabuhan Sekincan ni. Jadi apa master plan-nya? Okey, orang bila kita I must admit, masa we first propose this idea to the committee dekat situ, mereka sangat takut. To them, kita akan change the landscape of Sabak Bernam. But kita explain to them, in terms of design architecture, kita study betul-betul supaya kita tak nak benda tu mendatangkan kemudaratan pada mereka. Dan the design tu sendiri akan integrate seamlessly into keadaan yang ada. Apa jadi dengan jeti-jeti setia ada? Ataupun jeti kecil tu, apa nak buat kan? So
apa yang kami propose dekat mereka, kalau you tengok actually all this jati ni kita orang pergi ke Sabak Benam kenapa? Sebab dia nak melalui experience tu kan. So we turn it into bed and breakfast for example, kan, and then kapal-kapal tu boleh jadikan tempat cruise ke, makan dalam tu. So those are the thing yang kita propose dekat the local community dekat situ. Mereka menjadi operator. Precisely. Yeah. So it is, mereka ingatkan bila kita buat ni kita akan destroy Hilangkan everything. mereka, But that is not the case lah. Adakah itu juga mengambil kira pandangan nelayan-nelayan pantai, nelayan-nelayan kecil ini yang memang berada di sepanjang pantai Sabak Benam dan juga Sekincai? Definitely, betul. Sebab of course lah the moment kita propose this project, mereka takut hilang pendapatan kan. But then kami explain dekat mereka macam mana mereka akan terlibat dalam ni. That's why kita collaborate dengan konsortium persatuan dekat situ sendiri. Kan, jadi explanation dan cara kita laksanakan tu memang mengambil kira apa yang mereka nak. Kerana ada beberapa model yang sudah saya lihat di beberapa kawasan pantai, nelayan pantai yang dahulunya kais pagi makan pagi. Kerana ia tahulah nelayan pantai kan berzurak, tetapi apabila mereka didedahkan dengan pembangunan berskala komersial dan mengambil kira peranan mereka, mereka membuka mata dan akhirnya limpahan ekonomi itu jelas. Menambah pendapatan harian mereka dengan membuka koperasi dan sebagainya, menjadi operator ekotourism untuk cruise ataupun canoeing dan sebagainya di sekitar kawasan tersebut. Jadi kalau ini dapat kita lihat dalam masa 5 tahun mendatang ini, bagaimana kita boleh bayangkan rupa paras Sabak Benam dan Sekincai, Pak Zura? Okey, bila kami tim kami diberi tugasan ni, apa yang kami buat, kami turun ke Sabak Benam tu, we spend about 3 months. Wow. Sebab kami nak faham betul-betul memang apa yang ada dekat Sabak Benam. Tapi I think duduk sekali dengan orang kampung kan. But hasil yang kami dapat tu, and dapatan and the feedback daripada local community tu, saya rasa sangat worth it lah kami spend time macam tu kan. So yang kita bayangkan moving forward, yes, semua pembangunan tu berlaku, tetapi dia punya design, macam saya cakap tadi, dia akan integrate seamlessly into the common design yang ada dekat situ. And then in fact 40% Sabak Benam ni adalah kawasan hutan simpanan. Masih dia belum musik lagi? Belum lagi. Jadi kita nak jaga kawasan tu. Green area. Actually kita boleh turn it into rehab center kan, for example lah. So those are the thing yang kita berbincang dengan local player ataupun agensi yang terlibat, macam mana kita nak laksanakan perkara tu. Jadi tentang apa tu, industri hiliran tu antara yang sudah pun dilihat akan berpotensi besar menjadi satu produk besar kepada penduduk di kawasan utara Selangor ini. Ya. Adakah kopok leko je ataupun krepek-krepek, itu dah biasa kan? Ya, betul. Kalau tadi yang saya tidak explain tu, macam Sabak Benam ni besar, keluasan ni lebih kurang 96,000 hektar. So sangat besar. Jadi salah satu perkara yang kami tengah kaji sekarang, dia ada kluster kelapa kat situ, kat Pasaran Utara. Berdekatan dengan Sengelang tu kan. So daripada kluster kelapa tu kita study apa kita boleh guna dengan waste dia. Where do you go? Do you tempurung dia, sabut dia. Tempurung tu semua kita dah biasa tengok kan. So what we want to do now is to study dengan another strategic partner to turn it into pellet sebagai substitution untuk coal. So dia jadi ganti coal kan, instead of kalau you nak barbecue nanti, you nak buat barbecue, you don't have to use coal anymore, you use this pellet. So teknologi tu dah ada. Tetapi macam mana kita nak introduce this to Sabak Benam, itulah dia. We have to get kena ada narrative yang betul. Innovation, research. That's right. Dan bagaimana empowered kaum-kaum ibu misalnya, anak-anak muda yang mungkin selama ini mereka menganggap Kuala Lumpur, Klang Valley, Shah Alam tu tempat mencari kerja lah. Tapi kali ini mereka boleh stay di Sabak Benam dan Sekincai. I think based on apa yang kami dah buat so far, interaction dengan the local player kat situ, bila kita berterus terang and explain apa projek-projek kita nak buat dan macam mana mereka boleh masuk dan mainkan peranan,
I think mereka dah nampak lah macam mana, agak tertarik kaedah pelaksanaan tu semua kan. So insyaAllah kita akan teruskan usaha ni sebab kita pun baru bermula di Sabak Bernam ni. Macam saya cakap tadi, kawasan dia besar kan. So tapi bila kami bergerak tu, kami memang want to make sure dia punya energy utilization tu sangat terkawal kan. Kita introduce perkara-perkara baru kat situ seperti pellet tadi, and juga mungkin floating solar for example di sepanjang shoreline. So those are the thing yang kami sedang kaji sekarang. Okey, mungkin dalam berbaki 2-3 minit lagi, apa lagi projek-projek terbaru ataupun event terbaru yang sedang dilakukan oleh MBI, Puan Zura? Okey. Beside Sabak Bernam ni, macam tadi kita kata kita ada 3 economic corridor. Tu ada 2 lagi tu. Kat mana? Betul. So dekat atas ni kita punya team is food security. I think team tu sangat besar, dia merangkumi berbagai benda. Besar sangat. Di bahagian tengah di sepanjang Sungai Kelang, dia punya team is water security. So what do you mean by water security kan? Masa hujan melimpah, masa kemarau air tak ada. So how do we tackle this issue? So itu adalah salah satu projek yang kami sedang buat. Sungai Kelang, Sungai Gombak. Dia 120 kilometers lah sampai ke hulu lah. Betul. So itu di bahagian tengah tu, and then dekat bahagian selatan pasal industri, aviation is the main team lah right now dekat situ. Itu pun sedang berjalan juga. Khususnya di sekitar Sepang, Dengkil. Di sekitar Sepang dan Kuala Langat. Macam dekat Idris ni bahagian selatan, kita juga ada Pulau Keri, the third port yang kita announce tu kan. Sudah pun dia umumkan oleh Kerajaan Persekutuan kan. So itu pun sangat menarik lah. Saya dah pergi dah Pulau Keri tu. Tapi yang penting sekali, when you have the 3 economic corridors, how do you connect them? Sinergi dia. Right, how do you do that, right? Macam mana, Okay, so saya share lah. This is satu kajian yang kami sedang bakal buat dengan partner kita. When you talk about aviation, kita cakap pasal sustainable aviation fuel yang kita kena guna by 2030. Tapi kita punya supply kat Malaysia sangat minimum. So what we want to do, so kalau you tengok aviation tu, dia punya ingredients apa? 30% is actually used cooking oil. So kita kata, how about the waste dekat Sabda ni? Semuanya dalam bentuk organik kan? So kajian tu kita nak buat sama ada ini akan jadi ingredient to feed untuk buat sustainable aviation fuel kan. So that's how we see the connectivity between the 3 corridor tu sendiri. Kalau dari sudut keterjaminan ataupun water security itu apa rancangan besar? Okay. Water security dalam pertama ni. Okay. Kita nak make sure supply of water tu sentiasa ada kan. So kita kena fikir cara terbaik masa hujan macam mana nak simpan air ni. Nak takung air ni. So that masa kemarau kita boleh guna. So these are of course macam dekat Belanda semua kita boleh nampak dia punya canal, windmill, underground tunnel kan. So those are the thing yang sedang kita sedang kaji sekarang lah. Kalau di Singapura pakai wastewater kan. Yes, apa salahnya kan, we can always air masin disuling kan. Mungkin betul. Selangor tak ada masalah. Mungkin sebab I think dekat water security ni kita dah buktikan with the right approach. Kalau you pergi Sungai Kelang sekarang, dia dah tak berbau, sangat berbeza dari 5 years ago. Saya boleh bayangkan macam Sungai Melaka kampung saya lah. Ada river cruise, jadi tourism. Tapi itu pendek je, ini sungai-sungai Kelang banyak kan. Macam mana nak buat perkara tu kan? Banyak belajar tu. But how do we do that? Dengan melibatkan private sector. Betul. Saya boleh bayangkan kalau di Kelang tu, sungai itu dah bersih, sepanjang esplanade riverbank Sungai Kelang itu dah dibersihkan. Betul. Wow. So itulah peranan MBI. When we go to certain area, we have to spend to create value. Dari situ value creation berlaku kan, dan the partner will come in, value realization berlaku. Ini disokong 100% oleh kerajaan negeri ya. InsyaAllah. Maksudnya ada political will yang hebat. Betul. The best pada tim Puan Zura dan juga rakan-rakan di MBI. Banyak sekali yang kita bincangkan pada malam ini, tetapi kena kongsi lagi ni inisiatif yang lain. Saya baca banyak ni tapi ini sikit je tentang Sabda ini. Kita belum detail lagi tentang Idris dan kawasan perindustrian berkaitan dengan aviation di Kuala Langat dan juga Sepang itu. Mungkin saya terlupa satu event besar yang sentiasa menjadi buah mulut pemain-pemain industri di Selangor ini akan dilangsungkan tak lama lagi. Mungkin Puan Zura nak jelaskan apa event tersebut. Okey. Dia setiap tahun kita akan buat Selangor International Business Summit,
And tahun ni this event kita akan buat di Kuala Lumpur Convention Centre daripada 19 hingga 22 Oktober dan kita sangat mengalu-alukan kedatangan semua orang ramai ke event ini. Sebab banyak pengisian yang kita boleh jumpa di dalam event. For example, perkara yang kita bincang pasal Sabda dan the rest of the economic corridor, semuanya ada di sini. Kalau pergi ke Pavilion MBI itu, kita akan jumpalah semua perkara itu kat situ. Ada juga perkara lain pasal berkaitan dengan food and beverage, berkaitan dengan Selangor Asian Business Conference, semua akan dilaksanakan dalam masa 4 hari itu. Jadi kita sangat mengalukan so that you will learn more about Selangor lah ya. Jadi terima kasih Puan Zanifah Zura Ahmad, Ketua Pegawai Kewangan ataupun Ketua Division Ekonomi dan juga Kewangan MBI Selangor tentang projek Sabda dan peranan MBI secara keseluruhannya. Jadi itu saja dalam program Agenda Awani malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.